6 Mei 2025. Assalamualaikum semua, apa khabar? Kita cerita sedikit tentang Yaman Houthi. Mereka memberi amaran kepada syarikat penerbangan di dunia supaya elak pergi ke Israel, kerana mereka akan selalu menghalakan misail ke Ben Gurion Airport, iaitu airport utama Israel. Kalau boleh, jangan ada kapal terbang ke sana. Ini menyebabkan Netanyahu naik angin, dan Netanyahu komen, iaitu kepala pengganas kat dalam negara-negara Arab ni, ketika dia berbincang dengan Donald Trump tempoh hari selama 15 minit je berjumpa Donald Trump, mereka berbincang. Kepala pengganas ni adalah Iran, dan Netanyahu katakan yang dia tidak perlu meminta kebenaran kabinet keparatnya untuk menyerang Iran. Dia boleh membuat keputusan sendiri bila-bila masa saja dia mahu. Dan dia kata seharusnya dia attack Iran secepat mungkin. Dia naik angin, tengah marah, ada darah tinggi kot. Dan Menteri Pertahanan Iran pula jawab, ya, kami ada perjanjian dengan negara-negara Arab untuk berkawan baik. Tapi kalau Israel teruskan juga hasrat untuk menyerang Iran, Iran akan menyerang semua kem-kem tentera US di tanah Arab. Ini katanya amaran daripada Iran. Dan teman-teman, jangan lupa ya teman-teman, iaitu saya ni bukan pro Iran. Ada satu mesej yang saya terima, iaitu jangan haraplah Iran dapat menahan serangan Israel. Ya, tempoh hari Israel ada menyerang Iran dengan kemungkinan 100 misail terhadap Iran, dan mereka menggunakan laluan Iraq, laluan di atas Iraq untuk menyerang Iran. Tapi masalahnya serangan ini semua kebanyakannya dapat dipatahkan, dan hanya ada 5 orang sahaja terkorban, iaitu bukan askar Iran yang elit, hanya askar biasa saja. 5 orang terkorban. Dan anda nak kena tahu, Israel ni, Uncle Sam ni, mereka hanya kuat membunuh orang awam. Membunuh orang awam di Gaza, membunuh orang awam di Syria. Orang awam je mereka berani. Kerana inilah taktik mereka. Apabila mereka membunuh orang awam, rakyat-rakyat yang berada di negara-negara yang menghadapi masalah akan menekan kerajaan mereka supaya mengalah dengan mereka. Tapi tidak terjadi di Rusia, dan ini tidak terjadi di Gaza. Ini tidak terjadi di negara-negara lain. Kerana apa? Rakyat semakin membara untuk berperang menghadapi pembuli-pembuli dunia ini. Ini yang masalah yang mereka hadapi. Semalam janji saya untuk berceritakan yang US sudah mula menyerang China. Kalau serangan ekonomi, kita semua sudah tahu. Dari 2011 US telah mengarahkan milisya di Pakistan untuk membunuh orang-orang China, engineer,
yang berada di Pakistan dan di Myanmar juga. Pipeline antara China ke Myanmar juga, engineer China diburu menggunakan militer. Ini adalah kerana nak mengganggu bekalan minyak China yang akan tidak menggunakan Selat Melaka satu hari nanti kelak. Selat Melaka penting teman-teman. China sudah ada kilang membuat cruise missile, ballistic missile 24 jam menggunakan robot teman-teman. Advance-nya mereka. Dan di Xinjiang, penduduk Uyghur, pernah dengar kan penduduk Uyghur kan? Kebanyakannya anak-anak muda ini join HTS dan berperang di Syria. Tapi kebanyakan ada anak-anak muda ni lah, boleh dikatakan tak ada otak. Kerana apabila mereka menang di Syria tempoh hari, mereka buat video, upload video yang mereka mengaku mereka daripada Xinjiang, mereka berketurunan Uyghur dan mereka akan kembali ke China untuk balas dendam lah, lebih kurang begitu. Dan saya dapat rasakan intelijen China tak akan lepaskan orang-orang macam ni. Mereka akan terus siasat siapa orang-orang ini. Apabila mereka balik, mereka mesti kena balik. Dan saya ingatkan balik pada teman-teman, ingat tak Perdana Menteri Bangladesh yang dijatuhkan wanita tu tahun lepas? Dia tidak bersetuju untuk US buka kamp tentera laut di Bangladesh. Kalau anda tengok map, Google Map, daripada Bangladesh terus turun ke Selat Melaka. Dan di bawah Selat Melaka tu ada Singapura. Dua-dua ada kamp tentera US di sana, tentera laut US di sana. Jadi Selat Melaka dah tidak ada masalah lah untuk US. Inilah taktik-taktik perang yang sekarang mereka cuba kontrol laut. Mereka cuba kontrol laut untuk mengelak daripada China berniaga. Kerana sekatan ekonomi, kalau tak buat macam ni, mereka rasa sekatan ekonomi mereka tak gunalah, senang cerita. Dan ingat tak ketika Donald Trump menjadi presiden kali pertama? Untuk saya ingatkan teman-teman, ketika itu Rusia dan China dah ada kereta api laju menghubungi Rusia dan China. Dan takkan tak ada pipeline yang mereka ada. Saya rasa dah ada dah. Mereka dah bersedia benda ini dah lama. Ini sajalah saya nak ingatkan anda tentang World War III ni memang ambil masa. Tapi ianya sudah pun berlaku. Saya dilahirkan tahun 1975. Saya dilahirkan. Apabila otak saya dah boleh menerima berita-berita dunia ni, kebanyakan menceritakan tentang Afrika. Kebuluran Afrika. Dermalah untuk Afrika. Dan saya fikirkan, kenapalah Afrika ni terlalu mundur dan terlalu keburu selalu. Dan Alhamdulillah 2024 barulah saya tahu kenapa negara Afrika ni yang kaya dengan sumber-sumber mineral dan banyak binatang-binatang liar yang mereka bela. Ini semua ekonomi. Kemana semua duit ni? Rupanya kena rompak dengan Uncle Sam, dengan France, dengan negara-negara besar. Mereka merompak mineral-mineral, bawa balik, dan mereka membeli dengan harga yang terlalu murah.
Dan jadi baru 1-2 tahun ni kita nampak Rusia membantu Afrika, bukan senjata saja, apa sahaja teknologi yang dia ada, dia akan bantu Afrika. Dan sekarang ni kita nampak US cuba balik untuk mendapatkan Afrika balik dengan membuat serangan, iaitu rampasan kuasa. Dan alhamdulillah sekarang Afrika dah bersedia untuk menentang negara-negara besar ini yang ingin merompak mereka dengan senjata yang dibekalkan dari Rusia, dari China, dari North Korea. Alhamdulillah, kita akan lihat satu hari nanti Afrika akan menjadi negara yang kaya, Masya Allah. Kita doakan je lah satu persatu masalah dunia ni diselesaikan. Cuma saya harap teman-teman semua nak kena bersabar dan kita doakan. Masalah di negara Arab ni pun kita nak kena doakan teman-teman. Negara Arab memang dah bersatu, cuma ada cara dia, cara yang halus mereka gunakan. Kalau tidak, kenapa kedatangan Donald Trump nak pergi ke Arab Saudi, dan Saudi kata kau nak datang bincang bisnes, bincang senjata, okey, tapi nak bincang tentang hubungan baik dengan Israel tidak akan kita bincangkan langsung, taruh tepi. Tujuan dia nak pergi ke negara Arab nak bincangkan tentang ini, hubungan baik dengan Israel. Tapi selagi Palestin tidak ada apa-apa, selagi itu mereka tak nak bincangkan, jangan sebut nama Israel. Jadi kita sebagai umat-umat Islam dunia, kita harus berdoa, sabar. Kerana kita ni siapa teman-teman? Kita ni hanyalah orang biasa sahaja. Kita doakan, okey? Assalamualaikum. Terima kasih yang like, share dan subscribe di YT saya. Hurrah everybody. Minta maaf yang berada di TikTok. Kalau saya sebut hurrah, saya kena warning. Jangan tulis hurrah di mesej anda.